أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai kepada muka surat 47, iaitu bahawa ba'dus salihin, kata pengarang Al-Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan juga kita ucapkan maknanya doa kita kepada penterjemah, iaitu Muhammad Qadirun Nur, ya, Muhammad Qadirun Nur rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya bahawa ba'dus salihin, ba'du ni sebenarnya sebahagian daripada orang yang soleh. Jadi diterjemah ataupun ditulis ke bahasa Arab, ba'du tu sebahagian, ba'duhum li ba'din adu, misalnya kan, ba'duhum, ya, ba'duhum ba'da, ba'd maknanya sebahagian, ba'ain dad, ya, ba'ain dad makna sebahagian. Sebahagian orang soleh lalu pada sekumpulan orang, ya, maknanya kita kata bahawa barangkali adanya, kita kata musafir, ya tak, adanya ziarah, ya, adanya musafir, adanya ziarah, ya, berlaku. Maka bila lalu pada sekumpulan orang, kebetulan dalam kumpulan orang itu ada tabib. Perkataan tabib daripada tib, kan? Di sana ada selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Tib, ya, tib itu maknanya kedoktoran. Tibbil qulub maknanya merawat hati, ya tak? Selawat ke atas Nabi, selawat yang merupakan rawatan kepada hati. Tibbil qulubi wa dawaiha, selawat yang merawat hati dan mengubatnya. Dawa, dawa ni maknanya ubat, ya, dawa maknanya ubat. Kalau da, penyakit, ya, kalau da hamzah, penyakit, kan ada likulli da'in dawa, bagi setiap penyakit ada ubatnya, ya tak? Cuma jumpa tak jumpa je. Likulli da'in dawa. Kadang-kadang rupanya ubat ni belakang rumah. Pergi KPJ, pergi JPJ, JPJ kata. Pergilah macam-macam J lah pergi, ya tak? Rupanya ubat di belakang rumah je. Ubatnya di belakang rumahnya. Daun apa? Lituk bumi. Daun
Tujuh lahir. Jadi maknanya di situ tibbil qulubi wa dawaiha. Selawat yang boleh merawat hati, tibbil qulub wa dawaiha, dan ubatnya, mengubatnya, ya tak? Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Selawat yang boleh memberikan afiah kepada badan, wa shifaiha, dan menyembuhkannya, ya. Afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar. Selawat yang boleh memberikan cahaya, nur kepada absar, kepada mata ini, ya tak? Yang boleh memberikan cahaya kepada mata ini, nuril absar, ya, wa diyaiha, yang terang benderang, ya tak? Nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Betul apa? Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, ya. Jadi tabib ini cuma kita lah, bila sebut tabib kita nampak bahawa tabib itu klasik, tradisional, ya tak? Kalau yang moden itu kita panggil doktor. Kalau yang urut-urut, yang herba-herba ni ada kata tabib, ya. Sebenarnya itu ada pengaruh bahasa Arab, ya. Tabib, kita kata tabib. Tabib, ya. Tabib iaitu doktor yang merawat, itu dipanggil tabib. Kalau perempuan, tabibah. Kalau perempuan dipanggil tabibah. Kalau laki-laki dipanggil tabib, ya. Tabib daim misalnya. Doktor daim, ya, doktor daim boleh kita kata tabib daim. Apa ustaz? Dia bukan ngurut orang. Kita faham tabib tu ngurut. Tak tabib itu yang merawat lah, ya. Maka dia berkata, ya, dia ni sebahagian daripada solehin berkata, wahai tukang yang mengubati jasad. Ya tak? Wahai orang yang merawat jasad ni. Bahawa di sana adanya, kita kata jasad, adanya ruh, ya, adanya jasmani, adanya rohani. Apakah kau boleh mengubat hati aku ni? Tabib itu berkata boleh, ya. Maknanya ubat hati dia ada, ubat jasad pun dia ada. Tabib ini tadi ubat hati pun dia ada, ubat jasadnya pun dia ada, ya. Apakah kau boleh mengubati hati? Tabib itu berkata boleh. Katakan kepada aku apa penyakitnya. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit, ya tak? Dalam hati pun ada penyakit. Jadi hati ni antara sifatnya boleh dihinggapi penyakit, antara sifatnya ialah berbolak-balik. Fi qulubihim maradun, ya muqallibal qulub, ya tak? Wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati, ya tak? Ada hati yang tertutup, khatamallahu ala qulubihim. Jadi ada yang terbuka, ada yang tertutup, ya. Lalu boleh dia berkata, apa benda penyakitnya? Katanya dosa telah membuat hati gelap hingga keras dan kering, ya. Yang dikatakan thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah, ya. Dalam Quran ada sebut apa? Thumma qasat qulubuhum, kemudian menjadi kerahlah hati mereka, fahiya kal hijarah. Apa makna hijarah? Batu, kerahnya macam batu, ya. Tak ngombin, ya tak? Nihin je, ya. Nihin je. Fahiya kal hijarah au, sambung, au asyaddu qaswa, atau lebih kerah lagi daripada batu. Emok, batu tu kerah dah, kan? Ente nampak ini batu, ya dah, kerah dah. Ada lagi yang kerah daripada batu, au asyaddu qaswa. Sebab apa? Batu pun kerah-kerah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar.
Sebab keras-keras batu pun ada yang terpancar daripada batu itu sungai-sungai. Ya tak? Dia merokoh. Ya tak? Lepas tu menjadi anak sungai, mengalirkan air. Ya tak? Wa inna minha lama yashaqqaqu min khasyatillah. Ada yang terpecah kerana takutkan Allah. Ini hati dia, tak ada nak terpecah, tak ada nak memancarkan sungai, ya tak? Tak ada dapat kebaikan langsung. Itu yang dikatakan qasat qulubuhum. Thumma qasat qulubuhum, ya tak? Maka dikatakan macam mana nak buat hati saya ni lantak di dosa. Kan? Nabi ada sebut masalah dosa ni. Nabi kata titik-titik hitam, ya. Nuqtatus sauda, kata Nabi, ya tak? Dia katakan bahawa hati itu bagaikan piala, ya tak? Maka kemudian piala itu didatangi oleh titik-titik hitam. Bila kita buat dosa, datang titik demi titik. Kan kita ada kain yang elok bersih, tiba-tiba kena taik lalat, ya, hitam, titik. Sampailah habis penuh hitamnya. Lalu datanglah setan menusukkan belalainya. Dipanggil khartum, ya. Khartum tu belalai, ya tak? Sebab itu kita di Sudan ada nama tempatnya Khartum, ibu negara Sudan, namanya Khartum, makna belalai. Jadi rupanya setan ini ada belalainya, menditusuknya ke samimil qalb, kepada ulu hati ni tadi. Ditusuknya dan dipeluknya sampai dikuasainya kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Itu jenis dosa apa tak kira tu. Dosa jadi kemegahan tu. Jenis kopi tu, ya. Kerasnya hati, ya. Keren je katanya tak. Lalu tabib kata ubatnya ada, tak payah bayar. Tabib kata ada ubatnya, tak payah bayar. Apa dia ubatnya? Ubatnya adalah tadarru' wa istighfar, ya. Di tengah malam dan waktu petang. Perkataan tadarru'an, ya, tadarru'an wa khufyah. Tadarru'an ini maknanya ialah merendah diri dengan suara yang merintih di hadapan Allah. Merendah diri dengan suara yang merintih, ya, di hadapan Allah. Itu dipanggil tadarru'an dengan dot, ya. Tadarru', ta dot ra ain, tadarru'an, ya tak? Dengan suara yang merendah diri di hadapan Allah. Kalau bahasa Cik Rai, lama dah tak bercakap seseorang katanya. Kan orang yang tadarru' dan istighfar ni di hadapan Allah bermunajat, ibarat orang yang bercakap seorang diri. Jadi dia tak bercakap dengan manusia, dia bercakap dengan Allah, ya tak? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Kan dia bercakap dengan seorang, ya. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Jadi dia mengiktiraf, dia mengiktiraf kesalahan dia dan kedudukan dia, martabat dia dan maqam dia. Ya Allah, bila dia tengokkan dosa aku ni, tak layaklah aku ni untuk masuk syurgamu. Tapi taklah pula larat nak menahan api nerakamu. Apa dia? Rabi'atul Adawiyah, ya, maknanya syair lah, ya, syair dah, ya, itu syair. Jadi maknanya di situ ada yang mengatakan itu kata-kata Imam Syafi'i diberi nafas baru oleh Rabi'atul Adawiyah, ya, Rabi'atul Adawiyah. Jadi maknanya dia merasakan diri dia. Ini dalam bahasa tasawuf dia panggil inkisar qalbi, pecah hatinya. Inkisar qalbi ini maknanya pecah hatinya.
Dia pun nak minta syurga, dia tahu dia tak layak. Tapi neraka ni dia tak tahan. Jadi yang penting bagi dia bukan syurga, bukan neraka. Yang penting habli taubatan. Ya tak? Kurniakanlah kepada aku nikmat taubat, menyesal, azam tak mau kembali, ya tak? Benci. Kurniakan yang itu, penyesalan, benci, berazam untuk tidak kembali, itu kurniakan yang itu. Habli taubatan, maknanya kurniakan kepada aku rasa menyesal, berazam tak mau lagi. Kurniakan yang itu. Sebab taubat ni sebenarnya sifat hati. Ya, taubat ini sebenarnya adalah hati, ya tak? Kurniakan yang itu ya Allah. Belum datang rasa menyesal, belum ada keazaman untuk meninggalkan maksiat ini yang letih ni. Kurniakan yang itu, ya tak? Habli taubatan waghfir dhunubi, ampunkanlah dosa yang telah lalu. Ya tak? Ampunkanlah dosa yang telah lalu. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, kaulah yang mengampunkan dosa-dosa yang azim, yang besar ini, ya. Jadi boleh hati kamu yang keras, hati kamu yang kering, hati kamu yang maknanya begitu, boleh diubat dengan adanya ubatnya, iaitu tadarruan wa istighfar, ya tak? Mohon ampunlah dengan Allah malam-malam, ya tak? Berbisiklah dengan suara yang halus, ya tak? Dengan Allah di tengah malam dan di waktu petang sebelum maghrib dan juga sebelum subuh. Itu di antara areanya, ya tak? Masa-masanya, ya. Dan jangan bertangguh, segera taat pada Allah. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya tak? Sari'u maknanya segeralah. Sari' tu asri' tu maknanya segeralah, ya tak? Sari'u, segeralah, jangan bertangguh-tangguh. Segera taat pada Allah dan mendekatkan diri padanya, taqarrub ilallah dengan apa juga cara, ya. Mungkin taqarruban ilallah itu dalam hablum minan nas itu dapat taqarrub. Kita ziarah orang sakit, kita ziarah orang meninggal, kita ziarah kubur, dapat taqarrub ilallah. Ya, mungkin juga kita kata mendengar, ya tak, tazkirah, mendapatkan kita taqarrub ilallah. Itulah ubat hati. Dan ada bandage-nya. Ya tak? Ada pembalutnya, ya tak? Membalut segala cela-cela yang ada pada hati yang sudah luka, ya, kerana penyakit itu tadi. Hendaklah banyakkan istighfar, segera melakukan taat untuk merawat hati yang berpenyakit tadi, ya. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ya, pesanan-pesanan, tips, ya, pesanan-pesanan yang boleh kita letak pada dinding-dinding, ya tak? Kamu hendaklah tadarru' wal istighfar, ya tak? Kamu hendaklah segera taat, mendekatkan diri, ya tak? Jadi itu sebahagian daripada ubat hati, ya. Itu sebahagian daripada ubat hati. Lalu ba'dus salihin menjerit, lalu sambil menangis. Ini dipanggil inkisar qalbi, maknanya pecah hatinya. Allah, ya tak? Allah, ya tak? Dan berkata, engkau telah mengubat hatiku. Maknanya dema tadi berazam untuk buat itu semua bagi mengembalikan kesihatan pada hatinya, ya tak? Lalu tabib berkata, inilah ubat hati, ya, inilah ubat hati orang yang bertaubat dan kembali dengan hatinya kepada zat yang penerima taubah. Ya, dipanggil qabilut taub, ya tak? Allah Ta'ala itu qabil. Qabil itu maknanya penerima, ya. Qabilut taub, dia yang menerima taub. Innahu kana tawwaba, dia amat menerima taubat. Innahu kana tawwaba, ya. Tapi syaratnya kita mahu menyesal, berazam untuk tidak kembali, maka Allah terimalah. Ada orang bertanya, apa tanda taubat seseorang diterima? Tanda taubat seseorang diterima, yakni dia tak seronok dah buat maksiat, ya tak? Kalau dia dah bertaubat tapi seronok lagi buat maksiat, ngidam lagi, itu maknanya belum diterima lah taubatnya. Itu dia istighfar, yahtaju ilal istighfar. Istighfar yang perlu diistighfarkan lagi.
Seorang laki-laki membeli seorang hamba. Kalau ditanya kenapa pula ada hamba ni? Ya, sebenarnya sebelum Islam datang, institusi hamba tu dah ada. Taib. Kemudian bila Islam datang, membawa pakej-pakej pembebasan. Antaranya sumpah, langgar sumpah, bebaskan hamba misalnya. Antaranya kita kata bahawa apabila terlibat dengan li'an misalnya, terlibat dengan zihar, bebaskan hamba. Jadi sedikit demi sedikit hamba itu dibebaskan, namun peperangan masih berlanjutan. Peperangan antara Islam dengan bukan Islam masih berlanjutan. Bila berperang ada tawanan. Bila ada tawanan adalah hamba. Sebab keadaannya ketika itu, siapa juga yang menawan tentera ataupun apa yang ada pada tentera itu, maka ketika itu layanannya, caranya adalah diperhambakan. Jadi orang-orang Islam diperhambakan, maka orang Islam boleh memperhambakan orang yang dia tawan, kerana sesiapa di kalangan orang Islam yang kena tawan akan diperhambakan. Maka وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ أَوْ بُغِيَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Ya, sesiapa yang membalas balik sebagaimana ia dianiaya ataupun dia dilakukan dengan tindakan yang melampau batas, maka dia balas dengan tindakan orang terhadapnya, fa innallaha ghafurun halim. Itu surah yang kita akan baca ayatnya, surah Al-Hajj minggu depan, ayat 60. Cuba tengok surah Al-Hajj, jadi maknanya oleh kerana orang sudah memperhambakan orang kita, kita boleh memperhambakan. Sebab itu adanya hamba. Kemudian kebetulan mati pula tuannya, lalu diwarisi secara faraidnya, secara maknanya kita kata turun temurunnya. Itu yang ada hamba tadi. Jadi seorang laki-laki membeli seorang hamba, maka hamba itu berkata, wahai tuan, aku punya 3 syarat kalau nak beli. Pertama, tuan jangan larang aku untuk solat maktubah. Apa makna solat maktubah? Solat yang telah ditetapkan. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Solat maktubah ni makna solat yang wajib, yang sudah wajibah. Solat maktubah yakni solat wajibah, solat faridah. Yang 5 itulah boleh beli. Tapi syarat jangan larang saya nak sembahyang wajib. Jika telah datang waktunya, maknanya bagi saya ruang untuk solat dulu. Apa pun nak buat, nyuruh buat kerja ke apa ke, maknanya bagi saya sembahyang dahulu. Silakan tuan memerintahku di siang hari. Itu ialah yang pertama, Yang kedua, silakan tuan memerintahku di siang hari, tapi jangan di malam. Ini dipanggil apa? Hamba muba'ad. Hamba muba'ad ini maknanya semi slave. Semi slave, hamba separuh. Siang hamba, malam bebas, merdeka. Dia ada status hobi tu, hamba dipanggil muba'ad. Mim ba ain dot, mim ba ain dot. Dia hamba muba'ad. Dia ada hamba mukatab. Hamba mukatab ini maknanya ialah dia boleh tebus diri dia. Dia kerja di waktu tertentu dengan persetujuan, dia dapat duit zakat untuk bebaskan diri dia, kan? Di antara orang yang berhak dapat zakat siapa? Asnaf, kan? Kan ke riqab, orang yang dalam perhambaan. Jadi dia dapat duit tu, dibebaskan, dia boleh bebaskan diri dia. Itu dipanggil mukatab. Ada hamba dipanggil mudabbar. Banyak jenis hamba ni tuan-tuan. Mudabbar. Mudabbar ni macam mana? Seseorang itu dijanjikan kalau mati tuannya dia bebas. Mati tuannya dia bebas. Dipanggil hamba mudabbar. Hamba mudabbar. Mim dal ba ra, mudabbar.
ada hamba muba'ad, ada hamba mukatab, ada hamba mudabbar. Apa lagi satu ya? Ada orang buat kajian di peringkat masters tentang institusi hamba dan pendekatan Islam, ya, pendekatan Islam untuk membebaskan perhambaan, ya. Jadi itu ada kajian dia, ya. Dan sebenarnya ada dalam kitab fiqh, ya, ada di dalam kitab fiqh, ya. Cuma kita jumpa ke tidak, ya tak? Kalau kitab perukunan sahaja tak jumpalah, ya, tak jumpa, ya tak? Dia kena luahlah sikit. Ya, baca jugalah kitab perukunan tu, janganlah langsung tak baca, ya tak? Jadi dikata apa di situ? Silakan Tuan perintahkan aku di siang hari, tapi jangan di malam. Malam bagilah kemerdekaan dan kebebasan kepada aku. Sediakan tempat untukku di rumahmu yang tidak boleh masuk ke situ selain aku. Minta privacy. Diminta privacy di satu tempat yang dia sahaja. This is my territory, ya tak? Selcom selalu buat begitu, ya tak? Orang lain jangan harui. Ada gambar penceroboh akan di itu, ya tak? Mau, ya tak? Dia bukan apa ni, ada tujuan dia, ya tak? Ada tujuan dia untuk bersunyi-sunyi dengan Allah, supaya dia tidak diganggu. Dia hendakkan mahabbatullah war rasul itu, ya tak, pada diri dia, ya. Jadi kebetulan orang yang beli ni setuju, ya. Lelaki itu berkata, baik, aku akan penuhi permintaanmu, ya tak? Apabila sampai di rumah lelaki itu, si hamba itu pergi mencari bilik yang sesuai, si hamba itu pergi mencari bilik yang sesuai untuknya. Tiba-tiba si hamba berkata, aku memilih yang ini. Maka aku berkata, mengapa kau pilih bilik yang telah buruk, yang rosak ini? Teruklah standardnya. Ya tak? Dia sebenarnya, tuan-tuan, jangan kita bayang-bayangkan perhambaan dalam Islam ni macam kuli Jepun. Ya tak? Sikit-sikit kena penampur, sikit-sikit kena penampur, ya tak? Islam ni melayan hamba, ya tak? Hak mereka, ya tak? Hak mereka diberikan, ya. Si hamba berkata, yang rosak ini apabila aku bersama Allah adalah seperti taman. Levelnya tu. Makna kalaulah dalam keadaan yang maknanya berhias, cantik, aku berasa macam tuan. Saya sudah jadi orang kaya. Saya kena ubah saya punya jalan, ya tak? Kan? Bila dia dapat reta, lepas dia dapat masuk, dia menyamar jadi reporter. Sekali dia dapat yang ngenson mata kaji semarang nginseng, ya tak? Dia dapat reta tu, dia dah rasa macam tuan. Saya sudah jadi orang kaya, katanya kan. Saya kena ubah saya punya jalan. Itulah. Reta ni mengubah, weh. Ya Allah. Ya tak? Merubah kita. Reta juga boleh menjatuhkan rega kita. Rega kita ni boleh jatuh, ya tak? Itu dia. Jaga. Baik-baik, ya tak? Jadi, katanya apa di situ? Kalau saya duduk dalam suasana yang begini, rupanya, maka saya rasa saya sempurna sebagai hamba, tidak terasa bagaikan tuan, ya tak? Bahkan dalam bilik yang begitu rosak dan tak elok itu, berasakan dalam taman-taman syurga, ya. Dia lalu mengabdi kepada tuannya di siang hari dan beribadah pada Tuhannya di waktu malam. Itu tujuan dia sebenarnya, ya tak? Pada satu ketika tuannya berjalan sampai ke bilik hambanya. Bilik itu nampak terang je. Nurun ala nur, ya tak? Cahaya berdamping cahaya. Jadi cahaya iman pada hamba itu, dan bilik, ya, kita kata yang diimarahkan dengan ibadah, maka cahaya berdamping cahaya. Ibadah itu cahaya. Iman yang ada dalam hati si pulan itu pun cahaya. Nampak terang je, ya. Dan hambanya sedang sujud kepada Allah. Di kepalanya ada sapu tangan daripada nur tergantung antara langit dengan bumi. Sedang si hamba itu bermunajat kepada Allah. Jadi yang ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya tak? Kita kata bahawa manusia tak dapat mengukurnya. Ya tak? Manusia tak dapat mengukurnya, ya. Jadi sebenarnya kita, ya tak? Kita dengan Allah.
Ya, ini kedudukannya manusia tak dapat nak kata apa dah. Ini kedudukannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedang si hamba bermunajat kepada Allah, saya berkata, ni tadi yang sedang menjadi abid. Kalau dah ramai dipanggil abidin. Ya, abidin pun boleh, abidun pun boleh, ya. Wal hamidunal abidun, ya dak? Abid. Ya, abid itu, ya. Katanya apa dalam munajatnya? Ya Tuhanku, ya dak? Engkau pikulkan beban atasku. Engkau pikulkan beban atasku untuk Tuanku. Engkau pikulkan beban atasku untuk Tuanku. Maka aku mengabdi padanya di siang hari. Jika tidak, tentu aku mengabdimu siang dan malam. Jika tidak, tentu aku mengabdi padamu siang dan malam. Jika tidak, ya tak? Maknanya sekarang aku hanya boleh rukuk dan sujud menumpu padamu waktu malam je. Siang tak upayalah, ya tak? Sebab aku ini kena berbakti, mengabdi diri, ya tak, kepada Tuhan aku. Jadi ampunilah aku, pasal aku tak dapat sepenuhnya menjadi hamba-Mu siang dan malam. Siang ni aku menjadi hamba kepada Tuhan aku ni, malamlah baru aku boleh rukuk dan sujud menghadap-Mu, ya Allah. Ampunilah aku. Itu keluhan rintihan dia. Ya, keluhan dan rintihan dia. Jadi tuannya dengar. Atau dalam rumah. Ya tak? Tuannya melihat dia sedemikian rupa sampai pagi berlabur dengan Tuhan. Ya, berlabur dengan Tuhan, tak renti-renti bermunajat, mengeluh dan merintih di hadapan Allah, minta ampun, ya, minta ampun dengan Allah. Sampailah ke pagi. Lalu dia kembali dan menceritakan hal itu kepada isterinya. Tuan ni tadi, hamba kita ni dengan Tuhan begitu hampir, ya dah, kanda tengok biliknya bercahaya, nampak ada sapu tangan, ya dah, antara langit dengan bumi. Dengar keluhannya, rintihannya di hadapan Allah, mohon ampun kepada Allah sebab dia hanya dapat menumpu kepada Allah pada waktu malam. Siangnya terpaksa dia berkhidmat dengan kita. Begitulah yang kanda dengar wahai adinda, ya. Pada malam yang kedua, dia mengajak isterinya, cemuh kita sama-sama. Tak percaya cakap kanda, marilah adinda bersama kanda. Mari kita dengar keluhan dan rintihan tu. Ya adinda dengar sendiri, dengan telinga adinda, ya tak? Melihat si hamba sedang sujud dan sapu tangan berada di atas kepalanya antara langit dengan bumi. Maka mereka melihat dan menangis sampai ke pagi. Toyak demo berdua, ya tak? Dengan rintihan dan keluhan si hamba itu tadi, ya tak? Begitu mahabbahnya kepada Allah, kepada Rasul. Allahu Akbar, ya. Dikelihatannya macam tergantung antara langit dengan bumi di atas kepalanya. Orang kata selari, ya, selari dengannya. Maknanya dia mendapat naungan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu. Ya, kalau kita ada sapu tangan, jadi kita dinaungi, ya, kita dinaungi. Begitulah maksudnya, ya. Maka mereka melihat dan menangis sampai pagi. Lalu mereka memanggil si hamba seraya berkata, aku merdeka kalau kamu. Kalau dah begitu, ya tak, kamu dengan Allah, mohon ampun dengan Allah, ya tak, merasakan diri kamu terbahagi dua. Kami merdeka kalau kamu kerana Allah, ya, kerana Allah. Memang kalau ikut keperluan, kami ada keperluan dengan kamu ni, tapi ini kerana Allah kami bebaskan, hingga engkau bolehlah beribadah menghadap Allah kepadanya dengan lebih banyak lagi. Lalu si hamba itu mengangkat tangan ke langit seraya berkata, ya malikil asrar, ya tak, wahai pemilik kepada rahsia. Allah itu pemilik kepada rahsia, ya, dipanggil malikil asrar, ya. Rahsia ni dalam bahasa Arab sir, jamaknya asrar.
wasiril asrar wa tiryaqil aghyar. Tiryaq yang kita kata toyok, tak? Aghyar ni maknanya hamba-hamba. Aghyar daripada ghair. Apa ni? Selain Allah dipanggil aghyar. Tiryaq ialah maknanya tangisan-tangisan. Orang kata teroyok ataupun teriak. Arab panggil tiryaq. Wasiril asrar. Macam mana? Allahumma salli wa salim ala nuril anwar wasiril asrar aghyar wa tiryaqil aghyar, ya. Wa miftahi bal bil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ya, selawat badawiyah dipanggil, ya tak? Ya, selawat badawiyah. Dia ada selawat badriyah, dia ada selawat ibrahimiyah, dia ada selawat tafrijiyah. Ya, selawat tafrijiyah. Jadi selawat, ya, kita kata banyak jenis-jenis selawat ni tadi. Ya, selawat ke Nabi. Ya, selawat ke Nabi asal jangan bercanggah dengan syariat, ya, asal jangan bercanggah dengan syariat. Jadi maknanya di situ sallu alaihi, ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi di sana ada tiryaqil aghyar, ya. Maknanya tangisan-tangisan hamba-hamba ni tadi, ya. Ya sirril asrar, ya malikil asrar, wahai Tuhan, sesungguhnya telah terbongkar, ya. Aku tak ingin hidup setelah termasyhur. Ya, aku tak ingin hidup setelah termasyhur. Maknanya keramatku, kemuliaanku, karamah, Arab panggil karamah, kita panggil keramat. Karamahku barangkali sudah diketahui. Aku tak mau nanti orang sembang sana dan sini tentang keramat aku, lalu jadi ujub, jadi riak, jadi takabur. Baru dia mengenal. Ya dah, aku siapa? Itu baru sikit je. Mulalah tu. Ya dah. Takut sangat. Sebab itu seorang wali dia tak menceritakan karamah dia. Ya, seorang wali dia takkan menceritakan karamah dia. Orang je bercerita. Dia tak ada bercerita. Ya tak? Allahu Akbar. Hari Ahad itu saya berjumpa dengan seorang yang melihat karamah yang ada pada almarhum Ustaz Wazir. Ustaz Wazir ni orang duduk di Sungai Siput lah. Ya tak? Pak Man ni sama-sama dengan Ustaz Wazir ni. Ustaz Wazir ni anak murid Syekh Zubair. Syekh Zubair ni mudir Idrisiyah selepas Syekh Abdullah Fahim. Ustaz Wazir, Ustaz Musa, ya, itu di antara anak murid Syekh Zubair, ya. Tak apalah tu, tapi Syekh Ustaz Musa di junior sikit lah, di bawah lagi, ya. Ustaz Waziatah, ya, Ustaz Waziatah. Jadi orang dia sendiri tak akan bercerita karamah dia, tapi orang di sana sini bercerita. Cuma takutlah bila dia terdengar orang bercerita karamah dia sekarang, tiba-tiba datang ujub. Jadi sebab itu dia kata, ya Allah, aku tak maulah hidup setelah termasyhur. Kemudian dia berkata, ya Tuhanku, ku minta mati sahaja. Tujuannya apa di situ? Bukan dia putus asa. Bukan dia putus asa daripada rahmat Allah. Dia takut hatinya menyeleweng. Bukan dia putus cinta. Oh Tuhanku, ya tak? Kau cabutlah itu putus cinta, ya tak? Tak dapat kahwin dengan dia, tak macam mana entah, tak tahulah, ya tak? Dengan Sarimah ke dengan siapa ke, ya tak? Malik Kasim Selamat, ya tak? Kasim Selamat, ya tak?
Siapa dia Sabaria? Kasim Selamat ni siapa? Katanya tak? Ya. Dia nak tahu Kasim Selamat ni siapa, ya tak? Ibu mertuaku, ya tak? Jadi katanya, maka kemudian si hamba itu jatuh. Lalu Allah Ta'ala kurniakan dan makbulkan permintaannya, lalu mati. Demikianlah dipanggil ahwalus salihin. Ahwalus salihin ni maknanya dijaga sungguh hati ni. Ya tak? Dijaga sungguh hati ni maknanya jangan rosak hati. Jasad rosak tak apa, sakit jasad tak apa, ni sakit ni yang ni di sini ni tak nak sangat ini, ya tak? Tu dia, tak nak lah orang muji, tak nak lah orang nyebut-nyebut, dia orang tak kenang, dia orang tak tahu. Itu solihin. Iyalah, maknanya kita kata pasal nak jaga hati, tak apalah. Kalau nak jaga hati, pasal dia nak cari keberkatan di bumi haram. Tak ada apa halangan, ya tak? Pasal tujuannya apa? Bukan putus cinta. Dia bukan maknanya putus cinta dilangkaui. Jadi maknanya dia hendak bersama dengan zumratul awliya, wa amitna fi zumratil awliya, matikanlah kami bersama dengan rombongan wali-wali. Jadi hendak mati di Madinah, mudah-mudahan katanya di Baqi', ya tak? Tak ada apa. Itu tak ada masalah ni, ya tak? Yang tak boleh tu kalau dia minta cabut nyawa kerana putus cinta, itu tak boleh lah. Demikianlah ihwalus salihin, jaga sungguh hati ni, jangan rosak, ya tak? Sebab rosak jasad tak apa lagi, kanser ke, ya tak? Kena penyakit itu, penyakit ini, tak apa lagi. Ini masalah ni yang dibawanya sekeping hati ni. Illa man atallaha biqalbin salim, ya tak? Nak jumpa Allah, hati yang sejahtera tu, ya Allah, dengan Allah, ya tak? Qalbin salim, dengan hati yang sejahtera daripada nifaq, daripada mazmumah, daripada syirik, daripada maknanya kita kata waham, daripada zan, daripada syak. Itu yang dikatakan atallaha biqalbin salim. Adapun penyakit-penyakit jasad itu mana membuatnya? Ya tak? Mungkin itu macam-macam penyakit yang timbul. Tapi yang takutnya bila berjumpa Allah, yang ini ni masalah ni. Hatinya tidak salim, tidak sejahtera. Ya tak? Dengan Allah tak sejahtera, dengan orang pun tak sejahtera. Allahu Akbar. Ya tak? Bersangka buruk, berhasad dengki. Ya tak? Jadi buang semua itu. Ya tak? Sebelum tidur, memaafkan semua orang. Ya, la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami perasaan bebeku, ya, perasaan bebal dengan orang-orang yang beriman. Jadi sebelum tidur lantak kita hapus kira, ya tak? Kita tak akan berdendam-dendam. Dendam boleh bawa pada permusuhan. Arab panggil khusumah. Ya, khusumah. Permusuhan tu dipanggil khusumah. Kita kata dendam kesumat. Kesumat tu daripada khusumah. Khusumah tu ialah maknanya permusuhan. Dendam yang membawa kepada permusuhan. Ya tak? Buang, ya Allah. La taj'al fi qulubina ghillan. Buanglah dendam itu, ya, daripada hati kami. Sebelum tidur, buang. Ya. Tapi ialah bukan senang, ya tak? Terbawa-bawa dalam tidur. Labu-labi kan, dia punya dendamnya kepada Haji Bakhil, ya tak? Dibawanya dalam tidur, ya tak? Asal mimpi je Haji Bakhil kena lah, ya tak? Dia, dalam kitab Zahrir Riyad, ya, I can forgive but I will never forget. Should be forgive and forget. Sepatutnya maafkan dan lupakan. Yang ini bila kita maafkan tapi kita tak lupa ni macam lagu patah hati. Walaupun sembuh kan ku kenang juga. Ini masalah ni. Kalau dah sembuh dah lah, nak kenang apa lagi? Itu orang Melayu terbawa-bawa dengan lagu patahlah hati. Ya Allah, merajuk pula tu.
Udah lepas hati merajuk ke hutan berluka, ya Allah. Udahlah hutan berluka pula tu. Teruknya lah. Itu dia je tak? Gitulah lebih kurang. Apa tu minta pula kain buruh buat menyapu siayo lemata ayah. Apa kerja kain buruh kamu minta? Tak? Sapu tangan yo elok sikit. Tak? Ni kain buruh. Tak? Kain buruh ada arang. Itu dia. Habis. Apa dia Pak Umar? Oh ya Allah, ada je lah tu nyampau. Ya, memang. Ya tak? Maknanya tidak ada siddiq. Ya, tidak ada kejujuran pada dia. Ya tak? Yang dikatakan jujur itu ialah la yukhalifu zahiruhu batinuhu. Tidak bercanggah antara zahir dengan batin. Hang puji dia ke main lagi. Itu politik. Oh, ada politik no. Jadi selalunya bila sebut politik ni zahir lain, batin lain. Jadi politik nifaq, politik Machiavelli inilah yang melahirkan hipokrisi. Hipokrisi ni munafik lah, ya tak? Tak boleh. Ya tak? Kita kena sama zahir dan batin, jangan bercanggah di antara zahir dengan batin. Bila diizinkan bercanggah zahir dengan batin, inilah kecurangan-kecurangan yang sedang berlaku. Bila kita izinkan politik Machiavelli ni, hipokrisi in politics inilah yang melahirkan macam-macam kecurangan. Ya tak? Tangan kanan salam, tangan kiri megang pisau, ya. Salam, tangan kanan pisau. Kan? Kau main lagi, ya tak? Tinggalkan. Jangan buat begitu. Ya tak? Ya, tentunya di antara khaliq dengan makhluk, maratib, ya dah, Arab panggil maratib, iaitu kalau satu martabah, kalau jamaknya maratib, bainal khaliq wal makhluk, ialah dia berkhidmat kepada tuannya, itu makhluk. Kalau boleh dia nak berkhidmat kepada khaliq sepenuhnya, ya tak? Jadi maknanya di situ betul lah, masih dalam ruang lingkup skop ibadah, tapi martabat tak sama. Jadi dia hendakkan martabat yang tertinggi, sentiasa menjadi abidin lillah, begitu, ya tak? Pasal apa ni? Ya, pasal orang yang sudah kita kata hancur hatinya dengan Allah Ta'ala itu, ya tak? Bila dah sudah bersama dengan Allah itu, maka dia memandang bahawa makhluk ni tak ada apa. Jadi dia memandang Allah segala-galanya, ya tak? Dia memandang Allah. Bukan aliran wujudiyah, bukan aliran wujudiyah, tapi maknanya bila dah sampai ke tahapnya dia makhluk ini jangan tidak aja. Makhluk ni jangan tidak, ya. Yang sebenarnya Allah. Jadi sebenarnya susah nak buat tu, ya, tapi itulah dia. Allahu Akbar, ya, itulah dianya. Sikit lagi, ya, dalam kitab Zahrir Riyadh, ya. Saya tak pasti Zahrir ni, ya. Zahrir Riyadh itu maknanya adalah taman-taman, ya. Riyadh maknanya adalah taman-taman, ya. Dia jamak kepada raudah. Jamak raudah ialah riyadil jannah, kan? Raudatun min riyadil jannah. Jadi kalau satu taman dipanggil raudah, ya, tapi kalau dah jamak dipanggil riyadh, ya. Zahrir, ya, Zahrir ni. Zahri ke? Barangkali Zahri ke? Zahri Riyadh, ya tak? Bahawa tersebut di sana Nabi Musa alaihi salam ada teman yang menyukainya, ya, ada teman yang menyenanginya. Pada suatu hari dia berkata, "Ya Musa, mintakan pada Tuhanmu agar memberikanku ma'rifatullah." Ya, kita sedia maklum bahawa doa para nabi ini mustajab. Jadi hamba ataupun sahabat-sahabat kepada nabi-nabi ini memang ada permintaan-permintaannya, ya, memang ada permintaan-permintaan, ada yang sifatnya duniawi,
ada yang sifatnya ukhrawi. Ya tak? Kalau Qarun mintanya duniawi. Jangan, kata Musa, ya. Nabi Musa AS kata jangan. Nanti kamu tak tahan. Dia minta nak jadi kaya kan? Jangan. Jadi Nabi Musa mula-mula tak layan. Ya tak? Jumpa lain kali, minta lagi. Udah ke ya Nabi Allah? Ya, sudahkah engkau memohon pada Tuhan agar aku diperkayakan? Jangan, kata Nabi Musa. Jangan minta. Tapi kamu tak tahan. Katanya tak? Sampai 3 kali, tak juga. Jadi Nabi tak adalah nak mengecewakan umatnya. Dia doa kalau juga. Dapat kaya, Qarun, lupalah diri dia. Ya tak? Lupa diri dia, ya tak? Sampai ke kemuncaknya, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Yasin karangan Syekh Idris Marbawi, kemuncaknya Qarun ni dia bermusuh dengan Nabi Musa, diupahnya wanita untuk mengaku berzina dengan Nabi Musa. Dia nak jatuhkan Nabi Musa. Ya, sebab bagi dia Nabi Musa yang selalu tegur dia tu menghalang kebebasan dia. Jadi macam mana ya nak bunuh Nabi Musa ni dalam bentuk apa dipanggil character assassination, ya tak? Membunuh karakter Nabi Musa. Tak bunuh orangnya, tapi membunuh karakternya, ya. Diupahnya orang perempuan untuk mengaku berzina dengan Nabi Musa. Tu. Tak sampai ke level itu Qarun tu. Ya tak? Dia bertanya satu ketika, "Ya Nabi Allah, apakah hukumnya orang mencuri?" katanya. Maka Nabi Musa kata, dipotong tangannya. Kalau yang mencuri itu engkau, ya kalau saya sendiri mencuri, dipotong tangannya. Apa hukumnya orang berzina, ya, yang sudah berkahwin berzina? Kata di Nabi Musa, direjam sampai mati. Kalau engkau sendiri, yalah kalau saya sendiri pun akan dihukum sampai mati. Dia ambil poin itulah tu. Dia dah siap dah watak-watak ni. Scriptured, yang maknanya orchestrate. Orchestrate, betul ke? Orchestrate, benda itulah diorkestrakan. Ya tak? Maka muncullah wanita ni. Utusan Malaysia memang gemar lah. Utusan Malaysia itu lepas. Sebab itu banyak berhutang, ya tak? Utusan Malaysia. Sebab itu jatuh nombor 5 sekarang ni, ya tak? Bagi peri orang tak ambil. Padan muka, ya tak? Wanita ni mulalah mengaku, ya tak? Atau dah dibayar di Qarun. Dah dibayar. Habis satu jadi isu nasional, ya tak? Di Mesir itu, ya tak? Nabi Musa cari perempuan tu. Demi Tuhan yang telah membelah lautan sehingga kita selamat daripada Fir'aun, ya tak? Demi Tuhan yang telah membelah maknanya batu sehingga terpancar 12 mata air. Demi Tuhan yang telah menukarkan tongkat menjadi ular sehingga menelan segala, ya tak, sihir-sihir Fir'aun. Berkata benarlah wahai perempuan. Berkata benarlah wahai perempuan, demi Tuhan yang telah menukar, ya tak, maknanya tongkat menjadi ular. Demi Tuhan yang telah membelah lautan yang asalnya bercantum. Demi Tuhan yang, dengar itu, orang perempuan tu mula takut. Ya, mula dia takut kerana dia pula kena. Barulah dia berkhabar. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, haram. Saya tak ada pernah pun, Musa tak pernah usik saya pun. Saya diupah di Qarun. Itu cerita, ya tak? Wahai Musa, pohonlah apa juga terhadap Qarun. Itu yang pohon supaya Qarun ni tenggelam. Ya tak? Itu ceritanya. Maka dia tenggelam dengan reta-retanya sampailah orang cari ke pulau. Apa nama pulau entah? Di Melaka itu. Pulau apa? Tak tahu Pulau Nangka ya. Bukit Nangka pun tahu. Dia mengata ada reta karun situ. Jadi lalu Musa berdoa dan dikabulkan. Lalu teman itu hidup bersendirian. Mana dia? Ya. Minta supaya agar Allah memberikanku ma'rifatullah, mengenal Allah, hakikat yang sebenar. Tuan-tuan, dalam doa kita, antara doa, dia panggil doa apa ya? Doa kita tu
wa amitna ala syahadati fi sabilik. Itu doa apa dia? Rabitah, ya. Dalam doa rabitah tu kan kita ada mohon kepada Allah. Apa doa kita? Ahyina bi ma'rifatik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Itu kemudian fawathiqillahumma rabitataha wa adim buddaha wahdiha subulaha wamla'ha bi nurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik. Wa ahyiha, hidupkanlah hati-hati ini dalam keadaan mengenal Allah Ta'ala. Allah buat begini ngapa? Kita kenal Allah. Allah tentukan begini ngapa? Kita kenal Allah. Fa innaka taqdi. Ya dah, engkaulah yang memutuskan. Falakal hamdu ala ma qadaita. Bagimulah puji atas apa jua yang telah engkau tetapkan. Jadi ini proses ma'rifatullah. Falakal hamdu ala ma qadaita. Bagimulah puji-puji atas apa juga yang telah engkau tetapkan. Ini proses ma'rifatullah. Ya tak? Tapi bukan senang nak menyerap tu. Ya tak? Kadang-kadang ada benda yang sifat ketentuan Allah tu kita nak nyerapnya tu payah. Ya, mana pasir yang jadi kopi tu. Jadi nak nyerapnya tu payah. Ya tak? Ya. Jadi dia pun akhirnya Nabi Musa berdoa supaya dia itu dapat ma'rifatullah dan dikabulkan. Lalu teman itu hidup bersendirian di gunung, ya, supaya maknanya dapat dia berdamping dengan Allah. Maka Musa berkata, ya Tuhanku, aku dahlah kehilangan teman pula dah. Ya tak? Arab sebut sebagai rafiq. Ya tak? Teman ini adalah rafiq dan juga khalil. Rafiqi wa khalili. Ya tak? Lalu dikatakan kepadanya, wahai Musa, orang yang makrifahnya kepada aku tidak menemani makhluk selamanya. Sebab dia tak pernah rasa pun keseorangan. Kalau dia ada ma'rifatullah, kan tak pernah rasa keseorangan. Sentiasa ada bersamanya Allah, kan? Jadi apa masalahnya, wahai Musa? Begitu, ya tak? Kamu kan tidak seorang. Kan kamu itu ada Allah yang menemani kamu. Apa lagi kalau ada Allah menemani kamu? Apa lagi nak cari teman yang lain pula? Begitu, ya tak? Begitu Siti Zulaikha bila sudah bertaubat, sampai dia tak pandang apa dah pada Usop. Ya tak? Usop pula kata, wahai Zulaikha, Tuhan takdirkan kita berdua ini akan dapat zuriat. 3 ke 2 orang ke? 3 orang ke 2 orang? Barulah Siti Zulaikha ni tadi ngadak Usop. Kalau tidak, nihinnya dia pada Usop. Pedihnya punya dia ndak ke Usop kemarin. Ya tak? Sampai menarik baju, ya. Sampai koyok-koyok baju kawan tu. Ya tak? Ma'azallah, kata Nabi Usop, ya tak? Ini maknanya wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'. Ya, begitu. Tapi bila dia dah bertaubat, masa Nabi Yusuf kena penjara tu, dia melalui proses pemulihan. Ya tak? Dia melalui proses pemulihan. Takdirnya lepas itu mati suaminya, dia berkahwin dengan Usop. Pendek ceritanya, ya tak? Tapi walaupun berkahwin dengan Usop, setelah dia melalui proses taubat tu, maka temannya Allah, bukan lagi Usop. Usop pula dah tertunggu-tunggu. Mana Zulaikha ni? Oh sudah, Dinda ni pun tanda nunggu, ya tak? Sampai terpaksa Usop berkhabar, Nabi Yusuf AS berkhabar kepada Zulaikha, Allah takdirkan kita ini akan lahir daripada kita 3 orang zuriat. Barulah pasal Allah takdirkan itu. Barulah dia bersama dengan Usop tadi, Nabi Yusuf AS. Mak tuan-tuan, jangan buat main, ya tak? Orang sudah dah bersama dengan Allah, maka apa lagi manusia? Tak ada apa dah. Kita kalau dapat best friend, ya tak? Biasanya tak. Lepas tu kawan lain buat tak reti dah. Tak. Setengah orang kau itu dapat sen dia, sen dah. Dia tak peduli orang lain dah. Tak. Allah dah jadi sen. Allah dah jadi sen. Betul ke ada sengor-sengor sikit sen dah. Tersebut pula dalam khabar ataupun dalam bahasa Arab dipanggil athar, ya. Dalam bahasa Arab khabar itu dipanggil athar, ya.
Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam berjalan di pasar. Ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa, dan kemudian kita ada lagi seorang iaitu Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Ya tak? Benda kan ke Nabi Zakaria yang menjaga Maryam. Nabi Zakaria bukan ke sezaman dengan Nabi Yahya. Maka sezamanlah dengan Nabi Isa pasal Maryam beranak. Maryam beranak, ya tak? Ketika mana Maryam itu membawa dan mengasingkan dirinya, rezekinya ataupun kita kata bekalan makanan, minta maaf ya, bekalan makanannya dihantar oleh Nabi Zakaria. Jadi sehinggalah akhirnya dia melahirkan, ya tak? Jadi Nabi Yahya berjalanlah dengan Nabi Isa AS. Bahkan dalam peristiwa Mi'raj, bukankah demo berdua Nabi berjumpa di langit yang keberapa dah? Nabi jumpa Nabi Isa dengan Nabi Yahya sekali di satu langit, ya, di satu langit, ya. Berjalanlah keduanya di pasar dan ada perempuan mengerlingnya. Segoklah tu. Ya tak? Kalau tidak apa tak kerling, ya tak? Yahya berkata, demi Allah, aku tidak merasakan. Maknanya tak ada lah bergoncang maksudnya, ya tak? Kan? Kita jangan, ya tak? Kalau tak kuat iman bergoncang. Ya tak? Bergoncang. Ya tak? Apa nama? Ada connection. Lalu Nabi Isa berkata, subhanallah, ya, badanmu bersamaku, ya, subhanallah, badanmu bersama aku, dan di mana hatimu wahai anak pamanku Zakaria, ya tak? Jadi sepupu lah sepupu lah demo, ya tak? Kan kamu bersama dengan aku, hati kamu di mana? Dalam keadaan hati aku goyang sedikit, kata dia Nabi Isa, ya, kena kerlingan itu. Kamu tak ada rasa apa, ya tak? Kata dia Nabi Yahya, jika hatiku ingin pada selain Tuhanku, tentu ku kira aku tidak makrifah pada Allah. Ya tak? Kita ni payah tuan-tuan. Nengok sate pun lebu, ya tak? Udah dicekaknya sate, dilupa hak orang lain. Ya Allah, ya tak? Seekor kerobo, ya tak? Seekor kerobo di Masjid Ridwaniyah tak dan sampai pukul 12. Mana Haji Moha? Tak ada kan ni? Ya tak? Pukul 11 masak kerobo tu siap supnya. 11.45 dah habis. Seekor kerobo dah habis. Yang bawa beg plastik nampak ramai. Orang datang nak makan, apa dimakan tinggal peroyok. Ya tak? Kalau tak ada ma'rifatullah, ya Allah, dunia inilah segala-galanya dalam hidup kita ni. Kalau tak ada ma'rifat Allah, dunia lah segala-galanya. Jadi kehidupan kita jadi hayawan, ya tak? Kehidupan kita jadi hayawan, ya tak? Jadi berjaga-jaga. Haiwan pun tak begitu. Haiwan dia sekadar makan yang dia perlu je. Dia tak ada pula, ya tak? Tak ada dia hakap, tak ada. Dia sekadar dia perlu saja, ya tak? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi budaya beg plastik ni, ya tak? Kena kurangkan lah. Ya tak? Bila nak selesai budaya ni, ya tak? Yalah kalau dah habis selesai pukul 3, okeylah nyedok. Ini nak sampai pukul 12, 11.45 dah habis ekor kerobo. Kerobo bukan lembu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya tak? Dikatakan ma'rifah sesungguhnya adalah menceraikan akan dunia dan akhirat. Ini bukan masalah akhirat, ya tak? Masalah bersama Allah je. Ya tak? Maknanya kita kata bahawa dalam ilmu tasawuf itu, hendakkan syurga itu masih lagi hendakkan makhluk. Yang dihendaknya bukan syurga, yang dihendaknya Allah. Allah, ya. Dalam ilmu tasawuf, kalau masih hendakkan syurga itu lagi, masih lagi hendakkan selain Allah, iaitu makhluk. Kan syurga itu makhluk. Ya Allah, yang dikehendakinya Allah, bukan makhluk Allah. Sebab itu dia kata di sini bahawa sudah tercerailah daripadanya, bukan soal dunia, bukan soal akhirat. Yang hanya ada ialah menginginkan Maula Azza wa Jalla. Ya tak? Maula ni kita terjemah yang dipertuan lah.
ya, yang dipertuan iaitu Allah Azza wa Jalla, maka dia mabuk, ya, syaraf dalam bahasa Arabnya dipanggil syarafun, ya tak? Dia mabuk oleh minuman mahabbah, ya. Dia mabuk oleh minuman, saya rasa mahabbah itu, ya. Cara eja tu, ya, mahabbah. Mahabbah, ya. Hanya sedar setelah melihat Allah di dalam syurga nanti, ya tak? Ya, hanya sedar setelah melihat Allah di dalam syurga. Dia di atas nur daripada Tuhan. Yahdillahu li nurihi may yasha. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi may yasha. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya kepada sesiapa yang ia kehendaki. Wallahu a'lam.